Halo, hai, apa kabar? Assalamualaikum semua. Oke, so hari ini aku nak berkongsi pengalaman aku sendiri bagaimana aku berjaya menurunkan berat badan. Dan aku sangat excited mahu berkongsi 5 tips cara menurunkan berat badan mengikut cara aku. Tetapi sahabat-sahabat, sebelum tu tolong subscribe, like and share. Dan jika anda mahu lebih banyak tips tentang cara untuk menguruskan berat badan, untuk sehat, boleh layari laman web saya www.iyatiadam.my. Ada banyak info dalam blog comel saya. So, apa turning point saya sehingga saya ingin mahu menurunkan berat badan? Okey, cerita pertama, aku sebelum ni mengandung dan anak keempat, doktor kata aku ada diabetik. Dan kemungkinan besar selepas aku bersalin, diabetik itu akan berterusan sekiranya aku tidak mengawal pengambilan gula dan aku tidak bergerak aktif. Okey. Yang keduanya, selepas aku bersalin dan kita duduk lama dekat rumah, waktu tu waktu PKP tau, aku mengalami penambahan berat badan yang mendadak. Kau bayangkan ni gambar aku waktu aku berat 60 kg. Sehingga suami aku menegur aku, badan aku dah comel, dan dia kata you kena curi 1 jam everyday untuk bersenam. So dari sana, selepas ditegur oleh suami aku bertekad untuk mengubah lifestyle aku. So ini dia, aku kongsi 5 cara menurunkan berat badan mengikut cara aku. Okey, yang pertama, aku mengamalkan makan suku-suku separuh, di mana aku lebihkan pengambilan protein, sayur-sayuran, ulam-ulaman, dan nasi aku ambil karbo, aku ambil sedikit sahaja. Jadi bila kita mahu buat suku-suku separuh, hati kena kental, nafsu jangan terasa nak makan banyak nasi atau karbo. Okey. Yang kedua, 5 cara menurunkan berat badan. Yang kedua, ini cara aku adalah aku mula menitik beratkan ambil air masak 8 gelas sehari. Kajian menunjukkan kalau kita cukup mengambil air masak dalam sehari sekurang-kurangnya 8 gelas untuk kita yang normal, air tu sebenarnya membantu kita untuk kenyang dengan lebih lama. Tips yang aku mahu beri, sebelum makan, minum air. Jadi kita tak terlalu rasa mahu melahap makan banyak. Dan untuk elakkan perut bertambah buncit, lepas makan 30 minit berehat, baru ambil air masak. Okey? Tapi pengambilan air masak ni bergantung kepada kesihatan dan keadaan masing-masing. Okey, yang ketiga, cara aku turunkan berat badan yang ketiga adalah aku mula bergerak secara aktif, di mana aku mula berjalan kaki, mula bersenam, mula melakukan senaman kardio, dan aku beli 1 jam digital stopwatch macam ni sahabat-sahabat, di mana dia akan membantu merekod berapa langkah sehari dan berapa kalori yang aku bakar sehari. Contoh, kalau aku berjaya buat 20 keh langkah sehari, badan aku berjaya membakar sebanyak 650 kalori. So, di situ kita tahu dalam sehari kita nak bakar berapa banyak kalori dalam badan kita. Dan berapa banyak kalori yang masuk dalam badan kita. Itu kita kena belajar ya. Ikut keperluan badan masing-masing. Okey, yang seterusnya apa yang aku buat adalah tidur dengan cukup. Untuk kita mahu mengalami penurunan berat badan secara konsisten, kita mestilah dapatkan tidur yang cukup. Aku dulu, pengalaman aku ni suka tidur jam 11, jam 12. Walaupun aku bersenam, kawal makan, tapi aku susah sangat nak turun berat badan. Bila aku buat pembacaan, buat kajian, rupanya tidur lewat menyebabkan kita sukar untuk turunkan berat badan. Kerana waktu kita tidur, sel-sel kita bekerja dengan lebih efektif dan pembakaran lemak berlaku dengan lebih
efektif waktu kita tidur malam. Kalau tidur awal jam 9, dia mampu mencerdaskan badan kita. Jam 10 mampu mencerdaskan otak kita. Tetapi kalau kita tidur mula jam 11, rambut kita akan cepat gugur. Jam 11 ke atas, jam 12, jam 1, badan kita akan merembeskan bahan kimia yang tidak bagus untuk kesihatan badan kita. Okey, yang seterusnya sahabat, yang kelima, aku mengamalkan puasa dan IF, iaitu aku menahan rasa lapar. Okey, bila kita lapar 20 jam, itu sebenarnya membantu kita membakar lebih banyak lemak dalam badan kita. So sahabat-sahabat, kalau kita tengah berpuasa, kita buat IF dan kita rasa rasa lapar yang lama, kita kena ambil satu nutrisi yang mampu memberi tenaga dalam badan kita, membantu sel-sel dalam badan kita untuk bekerja dengan lebih efektif. So, aku sarankan sahabat-sahabat ambil set kurus Shaklee, di mana ia adalah suplemen. Okey sahabat, vitamin atau suplemen set kurus Shaklee sangat bagus untuk membantu sel-sel kita jadi sehat. Dia memberi protein kepada badan kita, dia memberi vitamin dan mineral kepada badan kita. Sebabnya waktu kita menahan lapar, waktu kita berpuasa, kita mengalami kekurangan ataupun gangguan nutrisi kerana kita menahan lapar dalam jangka masa yang panjang. Jadi orang-orang yang sentiasa berpuasa atau melakukan IF dan dia bila mengalami kekurangan nutrisi, tambahan pula pengambilan makanan dia yang tak seimbang, di sinilah pentingnya pengambilan vitamin untuk menambah menampung kekurangan vitamin yang kita tidak ambil dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya percaya di sini ramai sahabat-sahabat yang sangat malas untuk makan banyak sayur dan makan banyak buah. Saya juga macam terdahulu. Tapi alhamdulillah selepas berkenalan dengan vitamin Shaklee, saya sarankan anda cuba set kurus Shaklee yang terdiri daripada Chinch, Omega, Lecithin, dan ada juga Herbalex yang bagus untuk sistem pencernaan. Jika anda mahu info lebih lanjut, boleh layari laman web saya www.yatiadam.my untuk info produk. Dan juga saya sarankan sahabat-sahabat add on satu vitamin antioksidan iaitu Vivix, di mana khasiat polyphenol yang terdapat dalam Vivix memberi tenaga kepada sel-sel kita, membantu kita rasa kenyang dengan lebih lama supaya kita tidak craving ataupun sentiasa teringin mahu makan benda yang manis. Polyphenol ini sangat bagus, terutamanya jika kita ingin menurunkan berat badan. Dia membantu sel-sel kita mengeluarkan tenaga yang disimpan oleh badan kita selama ini. Jadi selain daripada menjaga kesihatan dalaman, kecantikan kulit, kecergasan, kita juga akan berasa lebih bertenaga sepanjang hari. So, sekiranya anda berminat dengan vitamin yang saya sarankan kepada anda, kerana apa yang saya makan, itu yang saya kongsi kepada semua sahabat-sahabat saya di luar sana. Boleh layari laman web saya www.yatiadam.my. Okey, itu sahaja. Moga bermanfaat. Tips yang saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua ni berkesan pada diri saya dan boleh cuba sendiri di rumah mengikut kesesuaian badan masing-masing. Okey, bye.